Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua, keluarga saya, keluarga kita semua, keluarga Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di hujung minggu ini dapat kita bersama-sama. Ini pun satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang sangat special, rezeki yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk orang dengar, untuk orang tadabbur, untuk orang yang secara tak sengaja pun terklik apa pun boleh jadi. Apa dia dalam program Tanyalah Ustaz. Kerana apa? Sesi kita pada awal pagi ini sangatlah berharga, iaitu bersama dengan Al-Quran. Saya terlintas satu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang boleh kita renung bersama-sama. Barang siapa yang nak tajamkan pemikirannya, maka perlulah dia belajar ilmu hisab kira-kira. Barang siapa yang nak lembut hatinya, perlu dia belajar bahasa. Dan barang siapa yang nakkan harga dirinya itu mahal, maka pelajarilah Al-Quran. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini adalah satu buku, kitab, manual, panduan kehidupan kita semua. Dan hari ini adalah masa yang sangat tepat untuk anda luangkan masa anda bersama dengan keluarga. Dan seperti biasa, saya yakin setiap isi rumah, berapa kali dah saya ulang, sekurang-kurangnya kita perlu ada satu kitab tafsir, dan saya cadangkan kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Dan seperti biasa, topik kita, perbincangan kita pada hari ini adalah tafsir dan taranum. Kita akan merujuk kepada surah Az-Zumar. Penonton, anda boleh muka pada halaman 1223 bermula pada ayat 13, 14, 15. Sikit saja, 3 ayat saja yang akan kita fokus pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan seperti biasa, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya panel yang cukup saya segani, yang cukup saya nantikan, begitu juga dengan anda semua, iaitu Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz sihat hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Ustaz pun telah bersedia Ustaz ya, untuk kita sama-sama menyebarkan manfaat Al-Quran, ilmu Al-Quran di sana. Macam mana kita nak pastikan kalau boleh satu Malaysia cinta, semangat nak tengok, nak baca Al-Quran. Lagi-lagi bila Ustaz tadabbur. Masya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa saya ulang kepada kita semua, jom kita menjadi ejen penyebar kebaikan dengan cara puasa di hujung jari. Macam mana tu? Kita ambil telefon, kita buka Facebook Tanyalah Ustaz. Jangan lupa untuk kita kongsikan Facebook live kami pada hari ini. Dan seperti biasa, kita juga ada buat panggilan dan juga talian WhatsApp, insya-Allah. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Kita teruskan dengan modul utama kita pada pagi ini. Tadabbur surah Az-Zumar bermula ayat 13, 14 dan 15. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Da'i Nizal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan tuan-tuan, kita akan membincangkan dengan ayat surah Az-Zumar, ayat yang ke-13 hingga 15 insya-Allah. Dan marilah tuan-tuan dapatkan mushaf Al-Quran, sama ada dalam telefon gadget tuan-tuan dengan mushaf, dan insya-Allah kita akan sama-sama baca dan bincangkan. Untuk awal ini Ustaz akan baca dulu ayat surah Az-Zumar ayat ke-13 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim.
Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Fa'budu ma syi'tum min dunihi. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim alladzina khasiru أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Sadaqallahul Azim. Dengan maksud, katakanlah lagi ya Muhammad, sesungguhnya aku takut jika aku menerhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar, yakni soal jawabnya. Katakanlah lagi ya Muhammad, Allah jualah yang aku sembah dengan mengikhlaskan amalan agamaku kepadanya. Setelah kamu mengetahui pendirianku ini, wahai kaum musyrikin, dan kamu masih juga berdegil, maka sembahlah apa yang kamu kehendaki, yang lain dari Allah. Kamu akan mengetahui akibatnya. Katakanlah lagi ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah orang yang merugikan dirinya sendiri dan pengikutnya pada hari kiamat dengan sebab perbuatan mereka memilih kekufuran dan kederhakaan. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang jelas lagi nyata. Sadaqallahul Azim. Itulah dia tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ayat ke-13 sehingga ayat 15 daripada surah Az-Zumar. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, sebelum kita masuk kepada perbincangan ataupun tadabbur ayat-ayat ini, Ustaz nak bincang sedikit ya, tentang berkaitan dengan ayat ini, iaitu qiraat yang secara ringkas. Tuan-tuan, yang kita baca Al-Quran selama ini itu dipanggil qiraat lah. Yang satu gaya bacaan, satu cara bacaan yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita kata adakah ada cara lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca? Ya Zala? Betul. Jawapannya ada. Ada beberapa cara. Baik tuan-tuan, yang kita baca bersama-sama tadi, bacaan namanya qiraat Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Hafs ini kalau di ejanya ha, fa, sa. Kalau dalam bahasa Rumi kita, bahasa Melayu ni payah sikit eja lah. H-A-F-S atau ha, fa, sa. Hafsun. Baik, Hafs daripada Asim ini satu cara yang sudah dibaca seluruh dunia zaman sekarang ini. Ustaz nak baca bacaan yang lain sedikit tuan-tuan, dengan perubahan yang sedikit. Jadi perubahannya tuan-tuan pada ayat nombor 13. Kita ambil pada 13 sahaja untuk menambah pengetahuan ilmu kita pada pagi ini. Iaitu bacaan Imam Nafi'. Imam Nafi', Warash dan Qalun. Dia ada dua perawinya, Warash dan Qalun. Membaca dengan Qul inni ya akhafu. Zala, kita baca Qul inni akhafu. Dia baca dengan Qul inni ya akha. Ya tu hidup. Walaupun adalah perbincangan sebab apa ya atau apa semua kan, semuanya nak beritahunya iaitu hidup. Qul inni ya akhafu. Itu bacaan Qalun. Adapun Warash pula dengan cara yang kedua, iaitu Qulinniya.
Kulinniya. Lam itu pula diberi baris dengan kaedah naqal. Kulinniya. Ustaz baca dulu. Azal kena perhati sebab Azal kena baca pula lepas ni. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Boleh cuba tak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulinni. Betul saya? Qul inni akhafu. Qul inniyal akhafu. Qul inniyal akhafu in asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Yang bezanya hanya ya saja. Qul inni akhaf. Kita beri baris kat situ. Ya, diberi baris di situ. Satu, yang kedua ialah dengan bacaan Warash naqal Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Cuba tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Alhamdulillah. Terima kasih Zal. Jadi tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, bacaan-bacaan ini adalah juga merupakan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan tanya adakah berubah makna tu? Berubah baris apa semua tu kan? Tidak berubah makna. Dia sama sahaja, hanya kaedah. Sebenarnya tuan-tuan dalam bacaan kita surah Al-Kafirun, ayat hujung Lakum dinukum waliyadin. Qulinniya waliya. Ini sama. Ini sama. Jadi dah ada pun dalam bacaan kita, tinggal lagi kita tak perasan. Sebab dah biasa lah lakum dinukum waliyadin. Kita sebenarnya ada qiraat baca lakum dinukum walidin. Ada baca apa? Begitu. Jadi tak apalah Ustaz tidak nak membincangkan panjang dalam hal ilmu qiraat ini. Tinggal lagi tuan-tuan nak poin yang disebutkan bahawa ilmu Quran ini luas. Satu. Yang kedua ialah ini juga bacaan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kena lebih mendalami ilmu qiraat. Alhamdulillah penonton. Tu dia. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi Ustaz bacakan bacaan kepada kita, bacaan Imam Hafs bin Asim, betul Ustaz ya? Ya, Hafs an Asim. Huruf ha, fa dan juga sad. Jadi itu adalah ejaan bacaan ini betul. Dan sebenarnya alhamdulillah syukur pada Allah Taala, melalui sesi kita di awal pagi ini kita boleh tengok pelbagai jenis bacaan-bacaan dalam Al-Quran, dan kesemuanya itu adalah bacaan yang daripada Nabi SAW. Penonton, Ustaz, satu soalan yang just a quick, sekejap saja Ustaz nak tanya. Berapa jenis bacaan yang ada sebenarnya Ustaz? Okay. Terima kasih Ustaz. Di dalam hadis Nabi SAW, unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Turun Al-Quran dengan 7 huruf. 7 huruf ni perbincangan yang panjang. Sampai di kalangan ulama menyebutkan sampai beratus-ratus tafsiran tentang 7 huruf ini. Walau macam mana pun tuan-tuan, ulama telah mengumpulkan menjadi qiraat yang mutawatirah. Mutawatirah ni ada yang kata 7 dan ada kata 10. Tapi penerimaan seluruh dunia sekarang ialah dengan qiraat mutawatirah al-asharah, al-mutawatirah 10 yang khusus. Dan ini tuan-tuan akan dipelajari khususnya di tempat-tempat pengajian ilmu lah. Di universiti ada, di ma'amah tahfiz ada pengajian qiraat 10 ini. Mudah-mudahan insya-Allah penonton. Mungkin kita nak dengar lagi daripada Ustaz bacaan imam yang lain. Tetapi sebelum tu, seperti biasa, kita hadamkan dulu, kita berzikir bersama-sama dengan Al-Quran kembali selepas ini.
Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada di antara kita yang baru saja buka TV ataupun mungkin ada di antara kita yang baru saja scroll telefon. Seperti biasa, saya nak war-warkan, jom sama-sama kita tadabbur pada pagi ini. Jangan lupa tema kita tafsir dan taranum, dan untuk anda yang berada di rumah yang sudah pun bersedia dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman, sila rujuk pada halaman 1223. Fokus kita pada hari ini 3 ayat. Sekarang ni kita nak pergi kepada ulasan ayat. Ulasan ayat yang ke-13, 14 dan juga 15. Ingat, mata kita melihat Al-Quran di awal pagi adalah satu rezeki daripada Allah Ta'ala. Betul tak Ustaz? InsyaAllah, mudah-mudahan kita teruskan dengan ulasan ayat. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Dain Nizar dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Kita masuk kepada perbincangan ayat. Pada ayat yang ke-13 itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'azim." Apabila Nabi berinteraksi, bercakap dengan golongan musyrikin khususnya, maka Rasulullah mengatakan, "Inni akhafu in 'asaitu rabbi." Aku ni takut untuk maksiat ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang kelak di akhirat kelak ada azab yang sangat pedih. Tuan-tuan, daripada ayat ini yang pertama sekali, bila Rasulullah sebut dengan bahasa Al-Quran ini, in asaitu rabbi, sekiranya aku bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Zal, adakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melanggar perintah Allah? Jawapannya tidak mungkin. Kenapa? Kerana ismah. Ismah ini, Nabi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum, maksudnya tidak ada dosa. Dia tidak mungkin melakukan dosa. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu dalam hal masalah kenabian, risalah yang dibawa oleh seorang nabi, maka dia tak mungkin melakukan kesalahan. Dengan sebab itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, kenapa Rasulullah disuruh berkata begini sedangkan Rasulullah tidak akan melakukan maksiat tersebut? Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketakutan. Aku tidak akan. Aku takut nak melanggar. Adakah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak supaya melanggar perintah Allah ini? Pada hakikatnya tuan-tuan, dalam Al-Quran sendiri ada menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi ni sangat lemah lembut kan? Sangat lemah lembut. Lemah lembut macam mana tuan-tuan? Dia akan bertolak ansur, dia akan bertoleransi dengan sehabis daya dia supaya orang itu dapat dekat dengan Islam, dapat masuk Islam. Sehingga tuan-tuan, dalam ayat Quran menyebutkan dengan jelas, kalau Nabi ni mati pun tak apa. Dia rela mati, tapi syarat kamu masuk Islam. Kamu beriman kepada Allah. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Dalam surah Syu'ara ayat 4 atau 5 gitu. Jadi maknanya la'allaka bakhi'un nafsaka, kalau mati pun tak apalah, hancur diri dia pun tak apa, demi supaya orang lain memeluk Islam. Ini kepelikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, kamu nak beriman tak ikut kamu lah. Yang penting aku selamat daripada azab Allah, itu yang paling penting. Tak, biar aku mati pun tak apa. Yang penting kamu masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seboleh-bolehnya Rasulullah SAW nak seluruh umat ini Islam. Seboleh-bolehnya. Tapi perkara itu tidak akan berlaku. Sudah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas bahawa akan ada manusia, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, di kalangan jin dan manusia yang akan masuk dalam neraka. Sudah ditetapkan oleh Allah demikian. Baik tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, berkait dengan yang tadi, adakah Rasulullah pernah diminta untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, ini jawapannya. Dalam surah Al-Isra tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Kaum musyrikin ini, dia telah minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Muhammad,
Kamu ni kami suruh berhenti berdakwah tak nak dengar. Nak terus juga, okeylah gini-gini. Kalau kita buat satu timbal balik, tukaran sikit boleh tak? Macam mana? Gini, kamu satu hari kami pergi tempat kami duduk bersama kamu, sembahyang bersama kamu, ikut kamu lah. Nah, kemudian satu hari pula kamu datanglah tempat kami lah. Pergi tengok berhala-berhala apa semua. Bukan apa pun alah, sentuh-sentuh je berhala tu, takkan tak boleh kan? Apa yang datang dalam pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa idzal lattakhazuka khalila. Hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju. Kalau sentuh berhala, kafir ke tidak dalam hukum? Banyak pula ustaz tanya Zal ni. Sentuh. Adakah dia jadi kufur kerana sentuh? Tak. Ustaz jawablah. tak kufur tuan-tuan. Yang kufur itu beriktikad bahawa berhala itu sebagai Tuhan dan sebagainya, itu kufur lah. Tetapi kalau semata-mata sentuh itu, apa masalahnya? Tak salah sebenarnya. Maknanya masih boleh dari sudut hukum. Tetapi tuan-tuan, hampir Rasulullah setuju ya. Hampir Rasulullah setuju. Laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kamu sikit lagi lah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal membabitkan akidah. Bukan akidah tak apa. Tapi membabitkan akidah ini tuan-tuan, idzal azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu buat juga walaupun niat tu baik. Supaya Rasulullah niatnya, kalaulah aku buat gini, untung-untung dia orang ni dekat dengan Islam, masuk Islam. Itu niat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Idzal azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu buat gitu, maka kamu akan disempitkan hidup dunia dan masa kematian kamu, summa tajidu laka bihi alaina nasira, kamu tidak akan dibantu lagi dah. Itu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan nak beritahunya, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat toleransi, sangat berlemah lembut dengan umat dia, nak supaya semua orang masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memandu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu mesti ikut kaedahnya, yang ini kamu adalah seorang rasul yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zal, dari sudut ayat itu, ayat pertama ya. Kemudian tuan-tuan, ayat yang kedua, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Bahawa katakanlah bahawa aku menyembah Allah ini, a'budu mukhlishan lahu dini. Aku beribadat dengan ikhlas. Tuan-tuan, ikhlas ni dari sudut makna asalnya apa dia, Zal? Makna asal. Cuba perhatikan surah Qul Huwallah. Dalam Quran ada surah Al-Ikhlas. Kita membacalah. Surah kegemaran ramai. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang Zalala tanya tadi, qul huwallahu ahadun illah. Itu perbincangan lah, itu panggil iltiqa'us sakinain. Tapi tak apa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Ahad. Satu atau lebih tepat esa lah. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada apa pun yang sama sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada setara dengan Allah. Baik, Zal, kita pun tengok nama surah Ikhlas. Kat mana Ikhlas ni? Tak. Kat mana Ikhlas? Tak ada sebut Ikhlas pun. Tiba-tiba nama surah Ikhlas. Tuan-tuan sesimat rahmat Allah sekalian, makna ikhlas yang sebenar, iaitu kita membuang semua benda. Buang semua kesyirikan, semua riak, kufur, semua sekali itu Allah sahaja. Jadi tunggal itu ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam makna beribadat dengan ikhlas, ibadat tu buang benda lain, buang. Allah sahaja. Itu ikhlas. Jadi surah Ikhlas ini ialah mengesakan Allah, tanzihu minasyirki warriya wal kufr kullu syai'. Menyucikan Allah daripada semua syirik, riak, kufur, semua sekali. Dan kenapa para ulama meletakkan sekali bari'um mina asyirk dan juga riak? Syirik
Itu syirik. Kita jelas lah itu menduakan Allah SWT. Tapi riak kenapa? Kenapa letak sekali juga riak pada di tempat yang sama itu? Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, dalam hadis yang sahih, ada satu hadis berkenaan dengan aku takut bahawa asyirkul asghar, aku mentakuti umat aku ni tentang syirik yang kecil. Apa syirik kecil? Riak. Syirik kecil, riak. Riak ni apa makna? Riak ini makna menunjuk. Buat amalan, contoh kita semayang, sepatutnya kepada Allah, tiba-tiba ada orang, ni kena semayang panjang sikit ni. Ini semayang kena lebih nampak khusyuk. Itu sujud kena lama sikit dah, rokok pun kena panjang. Baik tuan-tuan, yang ini semayang tu dah berubah kepada orang lain, maka itu dia panggil riak. Jadi apa kaitan dengan syirik? Rasul sebut syirkul asghar. Maka tuan-tuan, kata para ulama, sepatutnya salat itu untuk Allah, kamu telah berbagi dengan orang lain, maka ini dinamakan syirik tapi kecil. Maknanya secara khafinya, secara tersembunyinya, dia seolah-olah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan, Ustaz rasa untuk perbincangan kita yang awal ini, ayat pertama, ayat kedua tu, insya-Allah nanti kita akan menyambung pada yang seterusnya. Mudah-mudahan insya-Allah penonton, mudah-mudahan dengan apa yang Ustaz kongsikan bertambah lagi sebelum solat, bukan terus kita angkat takbir lah Ustaz ya. Seelok-eloknya kita ambil masa muhasabah, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik penonton, hadamkan ilmu, jom berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penonton, mudah-mudahan anda masih lagi kuat, anda masih lagi bertenaga untuk apa? Sama-sama kita tadabbur, kita telusuri ayat suci Al-Quran, telusuri, kita pergi satu-satu, kita murajaah, kita menhayati kitab suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan seperti biasa, saya suka untuk ingatkan kepada anda, hari ni hari untuk saya busykan anda, saya sibukkan anda dengan tafsir dan taranum. Surah Az-Zumar, kita rujuk kepada ayat 13, 14 dan juga 15. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesi soal jawab kini mula dibuka. Tu kita mohon mandat daripada Ustaz. Kita dah boleh ambil soalan Facebook ke Ustaz? InsyaAllah boleh Ustaz. InsyaAllah Ustaz dah bagi green light penonton. Tapi sebelum tu suka untuk saya ingatkan, saya cadangkan lebih baik seandainya kalau ada penonton yang nak buat panggilan, satu panggilan adalah untuk satu soalan. Dan jom bersama kita memartabatkan bahasa Melayu, kita menggunakan kadar pelarasan bahasa Melayu yang betul di ruangan Facebook supaya mudah untuk orang faham. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita pergi kepada soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Soalan daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum da'i, waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan ayat 13 surah Az-Zumar, ramai antara kita yakin kepada azab akhirat dan takut akan seksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masalahnya, ada satu sifat iaitu malas untuk melakukan amal ibadah. Kita mohon nasihat Ustaz, bagaimana nak menghindari sifat malas ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Muhammad Faizal. Soalan yang sangat baik dan tuan-tuan, Ustaz kira perkara ini semua orang terkena lah. Semua orang terkena. Tak terlepas. Tak terlepas. Tuan-tuan, berkenaan dengan beribadat, kemudian kita hairan macam mana golongan para sahabat khususnya dan juga para salafus salih. Kalau Nabi kita kata itu yang luar biasanya, ialah Rasulullah sembahyangnya hatta tawarramat qadamah. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sembahyang sampai bengkak kakinya. Bengkak kaki ni Zah, kalau kita berdiri berapa jam agak-agak jadi bengkak kaki. 1 jam tu pun kita kaki dah ni dah. Dah berat lah, tapi tak bengkak lagi kot. 1 jam. Maknanya berjam-jam Rasulullah sembahyang. Masya-Allah. Itu dia. Macam mana kekuatan itu?
Sayyidina Uthman dan berita banyak dalam kitab-kitab syarah hadis berkenaan beliau salat baca Quran 30 juzuk satu rakaat. 30 juzuk dalam satu rakaat. Ini bukan riwayat dhaif tak, ini memang diakui oleh seluruh ulama-ulama, khususnya syurah ulama-ulama hadis mengakui bahawa Sayyidina Uthman buat begitu. Macam mana kita fikir. Jadi tuan-tuan, bila kita tanya macam mana kekuatan itu, Ustaz begini tuan-tuan. Di dalam masalah ini, kita ni umat akhir zaman dan dalam keadaan kita banyak kelemahan. Maka yang pertama sekali ialah tuan-tuan, kita ini oleh kerana amalan kita, iman kita ini berkaitan dengan suasana. Zal, kalau kita berada di tempat orang suka sembahyang, kita sembahyang ke tidak? Kita sembahyang. InsyaAllah kita sembahyang. InsyaAllah. Tak perlu suruh pun tak kita perlu suruh. Tengok waktu masuk waktu je semua orang pergi sembahyang. Takkan aku nak duduk seorang sini dah. Jadi kita akan pergi. Tuan-tuan, cari nombor satu ialah cari suasana tersebut. Suasana. Ya, suasana. Jangan letakkan kita dalam suasana orang tidak sembahyang. Nah, masa waktu sembahyang semua orang tak sembahyang. Agak-agak kita nak cabut pergi sembahyang. Silat-silat hari bulan Zal sampai kita pun tak sembahyang. Jadi suasana sangat penting. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam hadis sahih Muslim menyebutkan tentang, kita biasa dengar orang bunuh 100 orang tu kan, mula-mula 99 kemudian jumpa Abid kemudian bunuh 100. Baik tuan-tuan, ini nasihat dia beri oleh Abid yang kedua itu. Apa nasihat dia? Iaitu intaliq ila ardin kaza wa kaza fiha ibadullah. Kamu pergikah sesatu kampung lain yang kampung tersebut ada ramai orang menyembah Allah. Apa tujuan nasihat ini tuan-tuan? Tujuan nasihat ini supaya kita mencari suasana. Bila suasana tadi, duduk situ, alhamdulillah kita mudah mentaati perintah Allah. Kalau tidak, duduk di tempat kerja main dang, kerja berlomba motor, duduk situ nak semayang, tak jadi Zal. itu hakikat kita lah. Melainkan yang wali-wali Allah, yang dekat Allah, cerita lain lah. Alhamdulillah. Jadi betapa pentingnya Ustaz ya untuk kita pastikan kita duduk di dalam ruangan yang betul. Ya. Baik, seterusnya kita nak raikan pemanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Nurini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai. Masya-Allah, Puan, silakan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Silakan Puan. Saya nak baca Ustaz ya. Ya, silakan. Kemudian saya nak minta Doktor komenlah bacaan saya. Silakan. Cuba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Qulillahu a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. Terima kasih Doktor dan Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon Ustaz. Ya. Terima kasih Puan Nur ini. Alhamdulillah, sebenarnya bacaan yang dibaca itu secara umumnya tidak ada kesalahan lah. Tidak ada kesalahan, bacaan yang baik. Tinggal lagi kalau kita kata nak top up biar jadi lebih baik. Baik, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, kali Puan Nur ini ada sedikit kesilapan tadi. Qulillaha. Sebenarnya kita agak lebih dekat, kita biasa dengar Allahu. Allah ni jarang. Sebab dalam keadaan yang seperti maf'ulun bih ini agak jarang. Allahu banyak. Jadi tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, kemudian Puan Nur ini kalau boleh ditambah sikit ialah sadaqallahul azim. Dha itu dilatih. Dha ini hujung gigi, hujung lidah. Hujung gigi ni depan dan hujung lidah.
Kalau kita sebut za, itu mudah. Tebalkan saja. Tempat yang sama tebalkan va. Za, va, vi, vu. Maka itu tuan-tuan untuk va. Tapi mudah-mudahanlah puan terus belajar. Mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama kita tapak bacaan kita di dalam Al-Quran, bertambah kualiti kita. Baiklah penonton, hadamkan ilmu. Kita kembali selepas ini Tanyalah Ustaz bersama dengan Al-Quran. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Az-Zumar bermula pada ayat 13. Katakanlah kepada Allah, jualah aku sembah dengan mengikhlaskan segala amalan agamaku kepadanya. Mudah-mudahan di hujung minggu masa kita bersama dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai satu amal ibadah kepada Allah. Baik penonton, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya, Encik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zal dan Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor. Doktor, kita sedia maklum tadi ayat yang ke-13 Doktor dah beri penjelasan tadaburnya ya Doktor ya. Soalan saya Doktor, apakah teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, apakah hikmah di sebalik teguran ini? Apakah Nabi Muhammad kita ni terlalu berlembut dengan kaum musyrikin ataupun terpedaya dengan apa yang tipu helah ataupun yang dikatakan idea-idea yang untuk menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hikmah di sebalik teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada kena-mengena juga dengan kita sekarang ini yang terlalu berlembut, terlalu mengikut telunjuk musuh-musuh Islam ini Doktor? Itu soalan saya Doktor dan Da'i. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah di sebalik teguran. Ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid yang memanggil tegar kita, yang semoga-moga Allah beri kesihatan yang sepanjang insya-Allah. Mudah-mudahan. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni sebenarnya pada batang tubuh Nabi, baginda ni manusia biasa. Dah, maksud Nabi manusia biasa ni ialah Nabi ni makan, minum, berumah tangga, anak isteri. Jadi seperti mana hidup kita. Tetapi yang sangat membezakan Nabi dengan kita ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum, aku sama macam kamu saja. Maksudnya dari sudut kemanusiaan. Tetapi yuha ilayya, dan diwahyukan. Jadi tuan-tuan, memang Rasulullah SAW dalam sepakat para ulama, majoriti ulama menyebutkan bahawa Rasulullah ada ijtihad baginda. Apa dia ijtihad? Selama mana tidak turun wahyu tentang perkara tersebut, maka Rasulullah berijtihad. Contoh, ketika mana kisah Abdullah bin Ummi Maktum, iaitu satu orang buta yang datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Abasa wa Tawalla. Tuan-tuan baca surah Abasa, kalau buka dalam tafsir pun akan ada kisah ini. Abdullah Ummi Maktum datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah melayan kafir musyrikin pada masa itu. Tengah layan itu. Jadi bila dia tanya, ya Rasulullah gini, Rasulullah pun jadi berubah muka. Abasa wa Tawalla. Abasa itu maknanya masam muka dan Rasulullah berpaling, tak layan Abdullah bin Maktum. Baik. Tuan-tuan, turun ayat menegur Nabi SAW. Nah, dah menegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah datang seorang buta kepada kamu.
wa ma yudrika la'allahu yazakka, kamu tidak ketahui bahawa sebenarnya yang itu lebih baik. La'allahu yazakka maknanya orang buta tu dia Islam, dia lebih baik daripada yang si kafir ini, walaupun dia orang besar-besar, orang hebat-hebat, tak dikira. Yang dikira adalah orang Islam. Maksudnya apa? Rasulullah kena dahulukan orang yang buta tersebut. Kenapa Rasulullah buat begitu? Sedangkan Rasulullah dipandu. Baik, selagi mana tidak turun ayat, maka Rasulullah boleh berijtihad. Selepas itulah Rasulullah, setiap kali Allah Maktum datang, tuan-tuan, ini perubahan yang Rasulullah buat, iaitu datangnya Allah Maktumnya baru Rasulullah akan bangun. Inilah orang yang mana Allah menurunkan ayat terhadap dia untuk menegurku. Kenapa tuan-tuan? Kerana di atas sebab Allah Maktum ini Rasulullah telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Rasulullah ini ada ijtihad, kemudian ijtihad dia ini akhirnya dipandu dengan wahyu. Kalau ijtihad itu benar, maka terus benda itu dijadikan satu nas ataupun dasar dalam agama. Kalau tidak, maka akan ada wahyu yang memperbetulkan kembali. Jadi baik Ustaz, mungkin kita boleh celahkan sikit kat sini apa yang dimasukkan dengan ijtihad. Mungkin ada penonton kita yang tak tahu. Baik, ijtihad ini ialah usaha, kalau di kalangan ulama, usaha yang dibuat dengan segala daya, merujuk kepada dalil dan seumpamanya, akhirnya dikeluarkan satu hukum. Itu maksud ijtihad. Mana keluar satu hukum berdasar kepada daya usaha para ulama, berdasar Quran, hadis, dan tengok semua dalil-dalil apa semua ini, akhirnya mereka mengatakan hukum ini sunat, hukum ini wajib. Begitulah keadaan. Maka keluarlah ijtihad setelah melakukan usaha ke atasnya. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya, iaitu daripada saudari Masrifah Nur Jamain. Merujuk kepada ayat 13. Apakah tanda orang-orang beriman yang takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala? Siapakah aku yang dimaksudkan pada ayat ini? Kita mohon pencerahan daripada Ustaz. Siapakah dia? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mas Rifah Nur Jamain, soalan yang sangat baik. Yang pertama saya nak jawab, maksud aku qul inni ini adalah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini perintah Allah kepada Nabi. Baik, satu. Yang kedua ialah berkenaan dengan macam mana kita takut ke tidak kepada azab Allah, takut kepada perintah Allah dan seumpamanya. Tuan-tuan, gini, dalam ayat Quran Allah SWT sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya seorang beriman itu ialah bila disebut nama Allah gemetar. Tuan-tuan, yang ini kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri lahir lebih kurang 21 Hijrah. Maknanya lebih kurang 10 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia antara imam tabi'in yang hebatlah. Dia kata, kalaulah Allah maksudkan ayat ini hanya senya orang beriman itu ialah orang yang sebut nama Allah gemetar, aku pun tak tahu lagi lah aku ni beriman ke tidak. Kalaulah Allah maksudkan bahawa beriman ni maksud 6 sifat tu, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadri khair wa syarri. 6 ini aku beriman dah. Iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kiamat, hari akhirat, kitab hari akhirat, dan juga qada qadar. Yang ini aku beriman dah. Maksud sudah lama beriman. Tapi kalau Allah maksudkan yang dia nak bahawa beriman itu sebut nama Allah gemetar, tak ada siapa beriman gamaknya. Jadi maknanya sampai ke tahap itu, tuan-tuan, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, gini, kita ambil yang paling mudah, yang paling senang untuk kita cek kita takut ke tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bila seorang itu dia melihat perkara yang baik, maka dia gembira. Bila melihat perkara yang jahat, maka man sarrahu,
Idza sarrathu hasanatuhu. Sarrathu hasanatuhu. Kalau benda baik yang dia buat, dia tengok orang buat baik, maka dia gembira, suka, beriman. Fadzalikumul mu'min. Tetapi kalau dia tengok benda baik, dia rasa tak suka. Benda baik itu sudut agama lah, orang semayang. Orang baca Quran. Orang tengok, tanyalah ustaz. Kalau gitu, ada masalah. Kalau dia tengok benda jahat pula, orang buat maksiat. Orang yang mulutnya cabul, memaki orang dan sebagainya, dia rasa suka. Dia kena cek balik lah. Sebab itu tanda orang beriman. Tak suka kepada yang Allah Subhanahu Wa Taala larang itu tanda beriman. Gembira kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh itu tanda beriman. Mana itu kita di awal pagi, mudah-mudahan akhlak kita sentiasa terpandu. Baik, kita teruskan dengan seterusnya, itu pemanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Luqman Ibrahim dan Dai Nisal. Asyik Tukinon ya. Ya. Silakan Tuan Haji. Silakan. Baik, persoalannya Doktor dan Dai, ayat yang ke-14 saya dah melaju ke-14 ya, dulu. Boleh, silakan. Ayat yang ke-14 ada menceritakan amalan keikhlasan. Jadi saya nak minta penjelasan daripada doktor. Yang dikatakan ikhlas amalan tu bagaimana? Adakah maknanya kita pergi, contoh kalau kita sembahyang tak dipaksa itu ikhlas ke? Ataupun bila dipaksa kata ada sembahyang, kalau tidak kan dosa. Itu macam mana? Ikhlas ke tak ikhlas? Itu sajalah soalannya pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dalam beramalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Haji Tukenun dan tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Persoalan ikhlas ini persoalan yang sangat banyak diperbincangkan dan dahlah banyak diperbincangkan dan paling payah nak dapatlah sebenarnya. Paling sukar. Sehingga ulama dalam membincangkan tentang ikhlas ini seperti mana batu yang hitam di malam yang gelap gelita di atas tempat yang hitam lagi. Jadi maknanya benda sangat sukar untuk didapati. Tetapi suka tak suka apa, kita kena berusaha bahawa beramal ibadat ini mesti lillahi ta'ala. Kesimpulan yang dibuat ulama ialah 3 perkara. Amalan ikhlas ini tuan-tuan ialah amalan yang pertama lillah, buat kerana Allah, pada ittiba'ur rasul dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ialah untuk mendapat pahala di akhirat. Mendapat pahala di akhirat. Sebahagian orang kata, ini ulama-ulama tasawuf menyebut, kalau nak pahala tu perlu ikhlas lagi. Tuan-tuan, kita kena bezakan di antara pandangan ulama tasawuf dan pandangan ulama fiqh. Ulama tasawuf ni dia punya martabat tu tinggi. Dia bercakap tu bagi konteks yang tinggi itu. Maksudnya kalau nak pahala belum ikhlas, itu untuk pihak dia tak apa. Tetapi dalam pihak orang fiqh tu, kalau kamu buat itu kerana Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pahala akhirat, maka insya-Allah itu termasuk dalam perkara yang ikhlas. Cuma kalau dalam keadaan ikhlas ini tuan-tuan, para ulama ada membincang macam mana Zal kita nak dapat ikhlas. Ada 2 cara. Nak dapat ikhlas ada dua cara. Yang pertama tuan-tuan, kita menyemak amalan kita 3 masa. Nombor 1, contoh semayang lah. Allahu Akbar kan. Semak amalan kita, aku buat ni kerana siapa? Kerana Allah. Okey. Nombor 2, amalan itu juga di tengahnya pula semak. Tengah tu semak, aku buat ni kerana apa? Kerana Allah. Kedua. Yang ketiga di hujung. Semak awal, tengah, hujung, insya-Allah itu jalan menuju ikhlas. 1. Kaedah yang kedua ialah istiqamah. Apa dia istiqamah? Zal, orang kita pergi semayang ni tiap-tiap waktu, contoh tak? Maghrib pergi, isyak pergi, subuh pergi, hujan ke panas ke ribut ke pergi, PKP tak PKP pun pergi, PKP hari tu kan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke masjid, tuan-tuan akan dapat melihat sendiri kesan yang lama kita tak ke masjid tu kan, rupanya menyebabkan orang jadi payah nak ke masjid sekarang. Ya, ramai lagi yang ustaz tengok jemaah-jemaah yang dah biasa dengan kita,
Ada lagi yang tak datang. Maknanya tuan-tuan, mereka ini perlu didakwahkan, perlu digalakkan untuk datang ke masjid. Jadi antara tanda orang ikhlas ialah istiqamah. Hujan, panas, ribut, petir semua sekali, pergi. Buat juga benda tersebut, itu tanda ikhlas. Dua perkara tadi tuan-tuan. Cek dan juga istiqamah. Mudah-mudahan insya-Allah checklist untuk diri kita orang yang beriman. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya untuk pagi ini insya-Allah. Maafkan saya, kita ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Hayati Ismail. Waalaikumsalam Da'i. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Okay. Terima kasih ya Da'i. Ya silakan. Soalan Kak Iyad. Sesungguhnya kita dalam kita beramal semua tu datang dari Allah Ustaz. Tiada daya kita tanpa bantuan Allah. Dan dalam ayat ke-13 Kak Iyad tengok, sedangkan orang yang beriman dan taat pun takut kepada siksa Allah, dan malah orang yang tak beriman langsung tidak rasa apa-apa. Jadi Kak Iyad nak minta penjelasan Ustaz, adakah dengan kita merasa macam tu seolah-olah kita tidak bersangka baik dengan Allah? Dan mohon Ustaz jelaskan sikit tentang kata-kata Allah, aku bersangka baik dengan sangkaan Allah, aku berada pada sangkaan hamba-Nya. Jadi Kak Iyad nak minta Ustaz ulas sikitlah tentang tu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Kak Ayat. Ustaz kira soalan ini akan berkait dengan ayat yang seterusnya lah, ayat yang ke nombor 15 itu, tapi tak apa, kita bincang dulu sedikit awal ini. Tuan-tuan muslim semua rahmat Allah sekalian, dalam hadis yang sahih, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku berada pada sangkaan hamba-Ku. Nah, tuan-tuan, kalau kita berdoa angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berilah kebaikan hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Kita hendaklah merasa bahawa Allah akan terima doa itu. Hendaklah merasa Allah akan terima doa itu. Ini termasuk dalam sangka baik kepada Allah. Kalaulah awal-awal kita doa ni Bismillah, amin, amin, apa semua, tuan-tuan, kita rasa Allah tak terima. Memang Allah tak terima. Kita awal-awal rasa Allah tak terima kan? Memang tak terima. Kenapa bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Semua tuan-tuan yang Allah buat ini ada hikmah. Covid kita kata tuan-tuan, bagi sudut pandang kita tak baik, bagi sudut pandang kita. Tapi bagi sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada rahsia yang dia buat. Dia tahu. Hikmah dia tahu. Nah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda yang kita rasa elok untuk kita, padahal tak baik. Ada benda yang kita rasa elok untuk kita, tak elok untuk kita, padahal baik. Maknanya rahsia Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Contoh mudah tuan-tuan, PKP. Kan sebahagian orang ramai jugalah yang kena buang kerja apa semua. Nah, dia rasa Allah putus harapan, macam manalah nak tanggung anak bini ni, kereta, hutang tu hutang apa semua, macam mana. Tuan-tuan, jadi akhirnya dia mula berniaga. Dia mula berniaga kata tepi jalan je. Nah, tapi akhirnya orang ramai tuan-tuan. Ramai yang dia dapat rupa lebih lagi daripada gaji yang dia sebelum ini. Dia pun tepuk kepala lah. Rupanya Allah nak beri sesuatu yang lebih baik. Perhatikan tuan-tuan. Maksudnya apa? Dia dapat pendapatan tu lebih baik itu. Rupanya yang sebelum ini dia rasa dia kena buat kerja tu teruk. Rupanya Allah ganti yang lebih baik. Ini maksud tuan-tuan, bahawa pandangan mata kita boleh jadi tak baik pada di sisi kita, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jadi baik. Boleh jadi masa kita kerja apa semua tuan-tuan, kita tak nak taat pada perintah Allah, akhirnya bertukar. Kita tak tahu Ustaz ya, apa sebenarnya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita semua. Baiklah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak melabuhkan tirai di TV3 Ustaz ya. Dan kita ada selama 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Surah Az-Zumar 13, 14, 15. Pelbagai persoalan menanti anda. Terus kekal setia. Jom berzikir, kembali selepas ini insya-Allah.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah kembali dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru penonton, pastikan anda masih kekal bertenaga untuk bersama-sama dengan Al-Quran di awal pagi ini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahniah saya ucapkan sekali lagi. Penonton, kita ada pemanggil di sini yang nak kita raikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Siapa di sana? Nampaknya mungkin kita ada sedikit gangguan talian dan sebagainya, tapi tak apa Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Penonton, seperti biasa, surah Az-Zumar pada halaman 1223, kalau kita perhatikan pada kalimah ayat yang ke-15, fa'budu ma syi'tum min duni, iaitu maka sembahlah apa yang kamu kehendaki. Jadi mungkin soalan ini kita boleh relate dengan soalan Facebook Ustaz ya, insya-Allah. Soalan daripada saudari Ruby Abu Bakar Ruby merujuk kepada ayat 14. Katakanlah, hanya Allah sahaja yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dengan menjalankan agamaku. Apakah maksud dalam ayat ini ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku? Mohon pencerahan, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ruby Abu Bakar. Soalan yang sangat baik dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Ini berkaitan dengan ayat nombor 14 bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah, beribadat kepada Allah hanya senya dan mengikut segala perintah yang telah ditetapkan kepada baginda dalam beragama. Macam mana caranya Rasulullah menyembah Allah, kaedah, kita kata metod, cara untuk beribadat kepada Allah, semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah mengikut dengan sempurna. Itu dipanggil jalan beragama. Bahkan tuan-tuan, jalan beragama ini hakikatnya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menceritakan kepada kita ni hampir boleh kata tak ada tertinggal lah, semua sekali dah cerita lah. Tuan-tuan cuba cek di dalam kaedah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sekecil perkara. Zal, kita kata dalam hidup kita perkara paling kecil apa dia Katakanlah masuk tandas. Ada tak Rasulullah ajar? Doa masuk tandas. Doa masuk tandas ada. Kaedah duduk dalam tandas macam mana? Hatta sedetail-detail ini, ya. insya-Allah. Kita katakan tuan-tuan, katakanlah kalau apa ni, minta maaf lah saya sebutkan, cara duduk lantas mencangkung ke apa semua diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab. Cuba tuan-tuan rujuk adabul khala. Adabul khala ni adab masuk tandas. Nah, dengan doanya, tak kaki kirinya, dengan cara duduknya, perut tekan sebelah mananya. Jadi ada semua sekali. Itu kecil. Hatta kita kata yang paling besar. Apa dia paling besar? Cara bernegara. Urusan-urusan siasah, politik dan seumpamanya juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata hampir tak tinggal apalah, semua sekali dah ada. Cuma kalau yang datang benda baru tu, kita kata benda yang secara kita kapal terbang, benda yang tak ada lagi zaman itu. Tapi kaedah-kaedah menaiki kenderaan sudah ada. Begitulah seterusnya. Dan tuan-tuan muslimat rahmatullah, inilah contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Boleh dikatakan keseluruhan perkara sudah diberitahu kepada kita. Tinggal beramal sahaja. Mudah-mudahan kita beramal dengan apa yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baik, kita nak raikan pemanggil kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zah dan Doktor. InsyaAllah. Saya Ismail. Silakan tuan. Sebelum saya nak soalan, saya tanya soalan, saya nak baca satu ayat. Mohon Ustaz tolong berbetulkan insyaAllah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
Sadaqallahul azim. Okey, soalan saya Ustaz. Adakah hari akhirat merupakan waktu yang berlaku selepas berlakunya hari kiamat? Dan apa perbezaan hari akhirat dan hari kiamat? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan Ustaz, silakan. Terima kasih kepada Haji Ismail. Pertama sekali, Haji Ismail nampaknya ada kecenderungan minat belajar ilmu tarannum. Silakan belajar, tak ada masalah. Tinggal lagi kadang-kadang ada sikit-sikit lah. Biasalah ustaz sendiri pun kadang-kadang ada lah perkara macam tu kan. Jadi Haji Ismail, sudut tajwid ni sila betul. Akhafu. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim. Azab yawmin azim. Dha tu tadi macam Ustaz sebut tadi, dha yang perlu ditebalkan. Baik, cuba buat latihan insya-Allah akan lebih baik. Kemudian yang berkaitan dengan hari kiamat, sebenarnya dalam Quran menyebutkan nama-nama hari kiamat ni banyak. Yaumul akhirah, dalam surah Fatihah Yaumuddin, as-sa'ah, zalzala, al-qari'ah dan macam-macam, yang menunjukkan sifat sahaja, tapi hakikatnya berlakunya hari kiamat bila kita mati. Kiamat kecil berlaku kepada kita kalau mati awal, sehinggalah hari kebangkitan yang sebenar, hari yang semua sekali itu, maka itulah yang dipanggil hari kiamat yang sebenar. Selepas itu ada kebangkitan Yaumul Mahsyar. Mahsyar ni makna orang yang dikumpulkan kepada satu tempat semua sekali, daripada manusia Adam alaihissalam yang pertama sampai bayi terakhir semua sekali berada di situ. Jumlah berapa bilion, wallahu taala a'lam. Masya-Allah, seronok kita dapat satu ilmu yang baru. Penonton, apa kata kita cuba senaraikan nama-nama hari akhirat, dan jangan lupa untuk kita tag Facebook Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Insya-Allah. Jom kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya daripada saudari Siti Nurbaya, merujuk kepada ayat yang ke-14. Selain dari niat, apakah kepentingan sifat ikhlas yang perlu ada di dalam diri manusia pada ayat ini apabila ingin melakukan apa saja amalan, terutamanya apabila ingin melakukan amalan agama kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Siti Nurbaya. Ustaz dah sebutkan tentang niat tadi, tentang niat ikhlas, iaitu semak amalan kita awal, semak amalan kita pertengahan, dan semak amalan kita di hujung. InsyaAllah itu jalan yang sangat besar menuju pada ikhlas. Satu. Yang kedua ialah nak kait yang paling jelas ialah istiqamah. Tuan-tuan, istiqamah ini amalan yang sangat hebat, kan? Dan orang istiqamah ni, Zal, pasti Allah uji. Pasti Allah uji. Tuan-tuan, tinggal Ustaz nak sebutkan pengalaman lah zaman kita menghafal Quran dulu. Biasanya tuan-tuan, kita dah fokuskan masa kita tu, contohnya ngapal pagi. Kita nak ngulang balik zuhur, lepas zuhur, contoh tak. Kita dah ada masa kita tu, jadual. Tapi tuan-tuan, bila kita mula buat begitu, adalah datang orang, kawan kita contoh, Man, jom kita pergi minum. Man, jom kita main bola. Jadi ada yang ganggu. Seolah-olah ada benda lain cucuk dia supaya datang ganggu kita. Jadi tuan-tuan, ini ujian pengkat awal. Orang istiqamah mesti menghadapi ujian ini. Dan apabila dia terus lawan ujian ini, lepas tu tak ada dah. Dia akan jalan. Kita dapat rasa sendiri, oh gini rupanya. Awal itu memang ada ujian-ujian yang akan menghalang kita. Kalau kita lepas ujian itu, insya-Allah jadi terus. Akan kekal. Boleh. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, sangat penting dua perkara tadi. Tashihun niyyah, perbetulkan niat awal, setengah, ujung. Dan yang kedua adalah istiqamah. Itulah jalan sangat besar untuk menuju ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama bermujahadah, insya-Allah. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Supinah Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Daim yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan. Saya nak tanya Ustaz macam ni kan Ustaz. Dalam ayat tadi kita naklah menyembah Allah. Sampailah walaupun di mana kita berada, kita kena ingat Allah, kita sembah Allah dengan solat dan sebagainya.
Bagaimana Ustaz kita tip-tip untuk supaya kita dapat mengerjakan amal ibadat tu hingga akhir hayat, seterusnya kita dapat mengucap kalimah La ilaha illallah. Ustaz, La ilaha berhenti saya. Okay, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Kita mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Ya. Baik, terima kasih kepada Puan Supinah. Soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah Allah sekalian, bila kita sebut tentang istiqamah, bagaimana pula cara nak istiqamah? Baik, tuan-tuan, sangat penting untuk kita melakukan satu amalan, ya. Kita mengkhususkan amalan tersebut. Contohnya waktu pagi. Nah, waktu pagi kita nak baca Quran. Tetapkan bacaan Quran kita waktu pagi ni, contohnya satu muka lah contoh. Kemudian satu muka ni wajibkan diri. Tidak boleh kita bergerak malaikat kita baca. Nah, kemudian lepas zuhur kita baca lagi, lepas asar kita baca lagi, begitulah seterusnya. Awal itu Ustaz sebutkan tadi, dia ada sedikit kepayahan, lepas itu dia akan kekal selama, sehinggalah kita rasa nak tinggal amalan ni sayang. Sebab tu orang tua-tua dah bagi tips kat kita dulu, dia kata, man, kalau kamu buat 40 hari, lekat amalan sampai mati. Bukan hadis pun, cumanya maksudnya bila buat begitu setiap hari sampai 40 hari dah sudah jadi terbiasa, maka insya-Allah amalan itu akan kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Dan tuan-tuan, betul lah kata kepada Hajah Supinah tadi, bahawa kita ni nak kekal perkara itu sampai kita mati, dan mati dalam beriman. Dan tuan-tuan, perkara tentang keimanan ni tak ada siapa yang Allah jamin untuk dia. Tak ada siapa Allah jamin bahawa mesti dia mati beriman, tak jamin. So, iman ni yazid wa yanqus, ada bertambah ada berkurang. Kalau kita mati iman tengah naik, alhamdulillah, oh syukur banyak-banyak kepada Allah. Nah, iman tengah nak pergi semayang, iman tengah meningkat ni, alhamdulillah. Tapi macam mana kalau mati dengan iman tengah menurun? Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kekuatan kepada kita. Baiklah penonton, jom sama-sama kita bermuhasabah apa yang kita pelajari daripada Al-Quran pada pagi ini. Jom kita muhasabah kembali selepas ini. Penonton, saya rasa nak berkongsi satu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, tapi kita tak perasan sebenarnya. Di awal pagi, mata kita mampu untuk melihat ayat suci Al-Quran. Ini adalah satu rezeki yang sangat besar yang perlu sama-sama kita syukuri. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baiklah, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kali ini kita tadabbur kepada ayat yang terakhir, 15, 13, 14 kita telah habis, dan sekarang kita merujuk kepada ayat yang ke-15, ayat yang terakhir. Fa'budu ma syi'tum min dunihi, maka sembahlah apa jua yang kamu kehendaki. Macam mana tu Ustaz? Adakah ini satu suruhan ataupun sindiran daripada Allah Taala? Baik, terima kasih Da'i Nizal dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Ayat yang ke-15 ini, fa'budu ma syi'tum min dunihi, maka sembahlah apa yang kamu nak. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Yang pertama sekali, ayat ini merujuk kepada penceritaan ataupun hubungan ayat-ayat sebelum. Setelah diberitahu begitu begini, kamu nak juga, silakan. Satu. Yang kedua ialah, yang lebih besarnya ialah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ikhtiar, pilihan yang diberi kepada manusia. Manusia ni tuan-tuan, dia punya uniknya, lebihnya berbanding dengan makhluk lain, ialah dia ada pilihan. Dia boleh memilih A, boleh pilih B. Baik boleh, buruk boleh. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu nak beriman, sila. Kalau kamu nak kufur, tak apa. Boleh pilih. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
kami beri hidayat kepada kamu, pilihan kepada kamu, imma syakira, jadi orang baik boleh, jadi orang kufur boleh. Wa hadainahun najdain, kami beri kamu dua jalan. Baik, tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Pilihan ini yang diberi kepada manusia, inilah sebabnya ada pahala dosa. Perkara-perkara yang tidak ada pilihan, tuan-tuan, tidak ada dosa pahala. Zal, lembu kambing ada dosa pahala tak? Ada, Ustaz. Tak ada. Kenapa? Dia tak ada dipilih pilihan. Mana itulah yang sudah ada untuk dia dan dia gitu saja. Begitu saja. Ya. Kan? Betul. Malaikat ada pilihan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada pilihan. Dia hanya disuruh untuk taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kamu buat apa yang aku disuruh je. Tak boleh ada lebih pada tu. Itu malaikat. Syaitan awal dulu ada pilih, awal dulu. Suruh sujud pada Adam, dia tak sujud. Ada pilihan. Lepas tu bila dia pilih kufur itu, maka kekallah, tidak ada lagi pilihan untuk dia. Maka tuan-tuan, ada ketikanya manusia boleh lebih baik daripada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kadang-kadang dia boleh teruk daripada syaitan. Lebih baik daripada malaikat boleh jadi, lebih jahat daripada syaitan boleh jadi juga. Jadi ini pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada manusia. Jadi bila Allah beri pilihan ni tuan-tuan, kita kena memilih. Kita digunakan akal yang sihat. Mudah-mudahan kita buat pilihan yang betul, Ustaz. Yes. Mudah-mudahan insya-Allah. Inilah fungsi. Baik, sekarang ni kita nak teruskan kepada 3 pengajaran ayat, Ustaz. Bermula ayat 13, 14, 15 untuk pagi ini. Silakan, Ustaz. Ya. Terima kasih Zal dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Yang paling penting sangat-sangatnya tuan-tuan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunaikan amanah untuk beragama ini mengikut panduan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam beribadat ni, ibadat itu khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada yang lain. Walaupun ada perbincangan lah tentang bagaimana ibadat ini, adakah termasuk ini syirik atau tawasul apa semua, tak apalah, yang pentingnya nak beritahu bahawa ibadat itu mukhlisan lahu dini. Yang kemudian yang ketiga ialah tuan-tuan, berkenaan dengan pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, maka kita kena milih yang baik. Dia tak boleh nak buat alasan bahawa Allah sudah tetapkan kepada dia. Contohnya masuk waktu zuhur kejap lagi, tak lama lagi kan, masuk waktu zuhur, dia pun kata, apa nak buat, aku tak sembahyang ni kerana Allah dah tetapkan aku tak sembahyang. Sedangkan Allah suruh pilih sembahyang dengan tak sembahyang. Sembahyang buat pahala, tak sembahyang berdosa. Jadi dia buat pilihan lah. Tak, dia Allah tetapkan dah. Kalau makanan tak kata gitu pula kan. Makanan kat depan dia, kalau Allah izinkan masuk dalam mulut tu, duduk diam. Tak, dia ambil, dia makan, dia cari dan seumpama. Waktu dia pandai. Alhamdulillah. Baiklah penonton, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, Tafsir dan Taranum. Maafkan saya, Tafsir dan Taranum pada esok pagi promo kita. Dan seperti biasa penonton, jangan lupa bila sebut saja ya Ustaz perihal berkaitan dengan tafsir dan juga Taranum. Baik, mungkin saya boleh tanya satu soalan yang ringkas mewakili penutup mukadimah kita. Bagaimana Ustaz untuk orang yang rasa nak dekat sangat dengan Al-Quran tapi dia ada rasa penghalang dia Ustaz, rasa takut, rasa malu dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz? Baik. Terima kasih Zal. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Ada orang yang dia sebenarnya rasa segan nak belajar, ada sifat itu. Tuan-tuan, sifat segan nak belajar, nak mendekati Al-Quran ini tidak akan berakhirlah kalaulah kita tak ikhtiar, tak usaha mencari guru, tak usaha untuk tengok tanyalah ustaz misalnya lah. Maka kalau tak ikhtiar, tak usaha, maka dia tak akan terbuka. Nah, maknanya abaikan orang lain. Yang pentingnya tuan-tuan, kita yang akan menghadapi benda ini, kita yang akan mati, kita yang akan masuk dalam kubur, kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak, yang ini Allah akan tanya. Termasuk dalam perkara fardu ain ini ialah mempelajari Al-Quran, khususnya dalam bentuk bacaan yang betul. Jadi kalau rasa tak pandai, usaha ikhtiar cari guru. Orang nak kata apa, katalah. Yang penting aku mati. Kubur pun tak cara dah. Dah. Kubur kamu, kubur aku. Yang penting akulah yang akan menjawab dengan mungkar nakir. Aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya.
Rasa malu ni tidak akan pernah habis. Jadi mudah-mudahan kita tembusi sifat malu ni sama-sama. Kita nekat untuk membaca dan belajar Al-Quran. Baik penonton, kita nak urarkanlah sikit. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa majlis ilmu kita dan juga berkat doa penonton semua, sama-sama kita doakan kesembuhan buat panel kita Quran, iaitu tafsir dan taranum. Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi bin Daud, beliau positif COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Kita tangguh dahulu penonton pengajian Al-Quran kita pada hujung minggu ini, pada hari ini, bersama dengan kita membaca tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. InsyaAllah terus kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz pada esok hari. Anda akan bersama dengan moderator kami iaitu Da'i Fahmi, dan juga masih lagi panel yang sama, Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Surah Az-Zumar bermula ayat 16, 17 dan juga 18. 3 ayat yang akan anda tadabbur. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizal dan juga Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Renungkanlah apakah dosa yang membuatkan lidah kita berat untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.